Saya akan teruskan dengan kisah lucu bertemakan akademik. Yang pertama buat julung-julung kalinya dalam sejarah Malaysia, harga minyak untuk kenderaan kita berada di bawah RM1.50. Lucu tak? Sebelum ni tak pernah pun turun jauh lebih rendah daripada RM1.50. Tapi tiba-tiba dia jadi murah RM1.50. Sebelum ni kita duk dengar orang kata harga minyak di Malaysia terikat dengan harga minyak dunia. Kalau harga minyak dunia turun, maka harga minyak dekat Malaysia pun turun. Tapi yang funny partnya adalah, saya rasa waktu PKP hari tu tak ramai orang gunakan kenderaan dekat jalan raya. Jadi saya rasa bukanlah berkaitan dengan isu harga minyak dunia sangat pun. Normal konsep dalam ekonomi, tak ada demand, tak adalah supply. Supply and demand issue. Contohnya Ana boleh tuliskan saya punya skrip ni tak kat atas kertas? Ada pen tak? Tak ada pen kan? Tak ada pen? Saya sharekan pen saya nak. Saya jual nak pen saya? Nak saya jual tak? Boleh. Bagi saya RM2. RM2 tak ada? Online Okey. Nampak tak? Ana tak ada pen nak tulis skrip saya. Saya jual lah kat dia. Ana perlukan demand pen. Saya supply demand. Saya minta RM2. Saya rasa sebenarnya lebih kepada supply and demand issue. Tapi yalah, kita ni orang marhain. Kita ni orang biasa. Apalah kita tahu sangat kan? Seterusnya, perkara lucu bertemakan akademik. Fikir-fikirkan, tu PKP hari tu adalah 2-3 grup ni yang duk membangkang kata-kata ulama kita, kata-kata mufti kita, kata-kata pak ustaz kita yang melarang semua orang Islam untuk berjamaah dekat masjid. Lebih baik untuk kita solat di rumah daripada kita berjamaah untuk kita mengekang pandemik COVID-19 ni. Okey? Adalah puak-puak tu yang menentang kata-kata ustaz tu. Ada yang melawan, ada yang tiba-tiba pandai pula bagi diorang punya fatwa sendiri. Kata inilah antara usaha-usaha kerajaan Malaysia melalui para alim ulama untuk menjatuhkan akidah umat Islam lah, kesatuan umat Islam lah. Wow, cukup hebat. Cukup hebat. Okey? Tapi bila sekarang ni dah habis PKP, masjid pun dah dibenarkan untuk kita solat berjamaah dengan kapasiti yang tertentu, dengan SOP yang tertentu. Saya nak tanya, dekat mana mereka yang selama ni duk menentang pak-pak ustaz tu? Saya tertanya-tanya juga, tak datang ke masjid? Sekarang dah buka dah untuk solat. Tak datang? Saya nak tanya je. Tapi itulah kan, mungkinlah diorang tu mungkin para cendekiawan agama. Kita pun tak tahu. Mereka berselindung di sebalik nama mereka dekat platform social media. Tapi ini sama macam lagu Ultimate juga. Okey? Baru 7 kali pergi usrah, dah pandai tepis fatwa. Amboi. Perkara lucu bertemakan akademik. Yang ketiga adalah, selama ni kita dengar pihak kerajaan, jabatan kerajaan, ialah bila kita berurusan dengan orang government lah, orang kampung katakan, selalunya mesti nak kena datang ke pejabat mereka, isi borang secara manual. Kadang-kadang pen pun tak bagi pinjam, kena bawa pen sendiri. Kesian makcik-makcik untuk isi borang dan sebagainya. Itu sebelum PKP. Tapi lepas pasca PKP ni, kita dapat lihat yang pihak kerajaan rupanya boleh laksanakan proses ataupun pengisian borang ni secara online. Pelik juga tu. Sebelum ni mereka tak pernah terfikir ke? Makcik-makcik kampung kadang-kadang naik bas daripada pukul 7 nak sampai ke jabatan kerajaan pukul 8. Nak isi borang. Kadang-kadang borang habis. Kadang-kadang tak reti isi, kena marah, kena bawa balik borang tu. Minta anak tolong isi. Tapi suddenly sekarang ni dah boleh isi borang online. Semua benda dah boleh buat secara online. Yalah, kita tak nafikan PKP tu mungkin antara perkara baik yang hasil daripada PKP adalah urusan semua boleh dibuat secara online. Tapi kenapa tak sebelum ni kita buat? Yalah, tapi saya nak cakap macam mana? Saya ni pun orang biasa je. Bukannya orang yang kerja dengan pihak kerajaan, bukannya pegawai atasan pihak kerajaan. Mungkin mereka ada sebab yang tersendiri. Tapi Alhamdulillah, PKP ni dah melancarkan proses sedikit sebanyak dari segi pengisian borang online, urusan-urusan semua secara online. Dan kita sebenarnya bersyukur. Walaupun kita rasa terseksa ketika PKP tu, tapi ini adalah antara benda yang baik yang berlaku.
ketika PKP, hasil daripada PKP itu. Okey guys, itu sahaja perkongsian daripada saya. Minta maaf kalau ada yang terasa. Pun sama juga macam lagu Ultimate, siapa makan cili dia yang terasa pedas. Okey guys, lepas ni korang boleh tag nama Ultimate dalam saya punya layar kata. Korang boleh dapat saya punya layar kata ni hanya melalui platform Asia Hisham. Okay guys, jangan lupa untuk follow dan subscribe Asia Hisham di platform media masa yang kita ada. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube channel kita. Stay tune. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.